CTC.fm, tak kira di mana juga anda berada, apapun yang anda lakukan ketika ini, saya bagi pihak mewakili CTC.fm mendoakan kepada semua anda di luar sana, semoga anda berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, kepada trader-trader saya doakan semoga anda berjaya, anda profit, mendapat rezeki yang murah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, baik, kita akan bermula segmen Inilah Ceritaku. Dah masuk episod yang ke 121, dah 121. Seramai 121 orang kita bawakan, trader-trader yang berjaya. Okey, tapi sebelum mereka berjaya, di sebalik kejayaan tu pastinya ada cerita-cerita yang sangat menarik yang boleh kita jadikan sebagai panduan kita ambil sebagai tip supaya kita tidak susah ataupun kita tidak mendapat kepayahan yang sama. Zaman sekarang ni pembelajaran terlalu mudah. Okey, ada yang percuma, tapi kalau dulu-dulu agak sukar, semuanya berbayar. Okey, untuk episod yang ke 121 ni kita akan bersama dengan Aril Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz. Okey. Handsome orang dia. Pak Su pun handsome. Okey. Live macam. Baik, tuan-tuan dan puan, hari ini satu lagi dalam segmen Inilah Ceritaku, di mana kita akan dapat berkongsi ataupun satu perkongsian yang sangat menarik, sebab saya tahu ramai di luar sana yang menantikan segmen ini untuk mengambil benda-benda yang positif, okey, untuk dibawa untuk menjadi seorang trader yang bagus. So, tanpa membuang masa, kita akan bersama dengan tetamu kita. Maksud nak panggil apa? Panggil Pak De. Pak De, ya? Dalam trading dia banyak kena Pak De. Pak De, Pak De. Okey Pak De. Alright. Baik, di permulaan ini boleh kita kita share sikit biodata kita. Biodata Sedikitlah perkenalan. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang mengenali saya dengan nama Facebook Badaril, atau yang mengenali saya juga dengan nama Aril Ahmad, dan di dalam dunia forex ni mengenali saya dengan nama Pak De. Banyak nama Tapi saya nama. bukan tapi saya bukan scammer lah. Okay. Alright. Saya berasal daripada saya lahir dari Tampin Negeri Sembilan. Cap Goliden, kampung Dan ni. Okey. Kampung kampung. Membesar di Kuala Lumpur. Baik. Okey, sekarang menetap di Ceras, Bandar Mahkota Ceras. Alhamdulillah. Okey, di permulaan kita dalam segmen Inilah Ceritaku ni, kita akan mengurek rahsia di awal pembabitan ataupun mengenali dunia forex ataupun dagangan mata wang asing ni, sebab kita tak nak sebab bila dengan forex ni ramai yang akan kata forex ni adalah penipuan. Itu semua disebabkan oleh scammer yang menggunakan nama forex. Tapi apa yang kami buat sudah hampir 5 tahun, kami perjuangkan apa itu forex adalah dagangan mata wang asing. Ya, betul. So, okey, baik. Silakan. Di tahun bila dan dulu bekerja sebagai apa? Saya pada mulanya bekerja sebagai pemandu airport Limo. Okey. Itu tahun berapa Awal-awal itu dulu? Awal tahun dalam 2001. Wow, macam tu. Okey. Ada juga kawan-kawan daripada Airport Limo yang menonton, insya-Allah. Yang trade, insya-Allah. Okey. Saya mula mengenali dunia forex ni pada tahun 2004. Wow. Okey. Dengar memang macam lama, tapi pengalaman saya dalam dunia forex ni pada mulanya agak pahit lah. Memang pahit. Dan pada waktu itu saya memikul laptop seberat 2 kilo. Biasa zaman dulu. And mana ada laptop ni Tebal penipis tebal. Laptop Dell yang dibeli, yang saya minta duit bapak kan. Dia minta duit abah beli satu laptop kan. Tak malu ya? Tak malu masa tu kan. Macam mana kita nak trade kan. Dia tak mampu kan? Tak mampu. Baik. Sebab masa tu tak ada lagi dalam phone. MP4 tak ada lagi dalam phone. Betul. Semua platform atas semua dalam laptop atau betul. PC. Ini semasa 2004 Ya, betul. So, 2004 masih lagi sebagai Limo? Ya, masih lagi Limo. Sambil-sambil lah ni. Sambil-sambil Siapa yang memperkenalkan benda ni? Dulu kita tengok Google kan. Okey. Time tu ada Google. Lepas tu time tu saya ingat Friendster kot, tak silap saya. Okay. Masa tu masa zaman-zaman tu kan, dulu cicak-cicak. Saya mula mengenali forex ni daripada Mat Yi. Mat Yi Mat Yi, nama cikgu tu lah. Nama cikgu tu pada ketika itu nama dia Mat Yi.
Mak Yi ni saya bersama dengan arwah sepupu saya. Okey. Okey, masih dalam dunia limo. Okey. Saya kenal forex tu daripada Mak Yi. Okey. So Mak Yi ni yang mengajar saya mengenal cat. Mak Yi ni. Dia orang mana? Dia orang Kelantan. Dah agak dah. Sebab bila Mak kan, Yi bila Mak Yi mesti tahu lah. Dia orang Kelantan. Baik. Tetapi pada waktu ketika itu saya hanya belajar menggunakan Fibo saya. Itu pelajaran yang pertama. Yang pertama tengok cat terus main Fibo. Tengok cat main Fibo. Wow. Saya belum belajar lagi SNR, saya belum belajar lagi Trendline. Terus belajar Fibo, terus belajar Fibo. Dan cat yang pertama saya tengok adalah cat bogel lah. Okey, kosong. Tanpa indikator. Tanpa indikator. Jadi daripada mula saya mengenal cat adalah cat bogel, dan sampai sekarang saya menggunakan cat bogel tanpa indikator, tanpa ada sebarang bantuan yang lain lah. Nampak tuan-tuan. Dia balik kepada asal. Ya, dan betul. kita akan tanya, kita akan kurik. Jangan risau. Okey. Okey, bila dah mengenali cat dan juga teknik Fibo. Ya, teknik tapi Fibo. tak tahu lagi SNR apa semua. Ya, betul. Tentang turun naik mata sesatu mata wang asing tu, bila dia nak turun, bila dia nak naik, Saya tak tahu langsung. sentimen tu semua tak tahu kan? Tak tahu langsung. Tak ada kena-mengena dengan Honda. Tak tahu. Tak tahu sentimen. Okey, sejak bila ataupun masa 2004 ni dah depo? Dah depo. Masa tu saya depo. Dulu tak ada macam sekarang. Lepas tu dulu depo minimum pun $500. Betul, sangat mahal. tak dinafikan. Ya, kan. Dan sekarang ni sangat mudah. $10 pun boleh. Kan, account SIM pun ada. $5 $5 pun tak, ada. ini benda betul. Ini benda betul lah. Ini benda betul. Jangan tak percaya. Kalau ada apa-apa kemuskilan boleh tanya. Saya ambil soalan yang berkualiti je tau. Ya, betul. Okey. Okey. Alright. So bila saya nak mendapatkan $500 pada ketika itu 4.8 masa tu 4.8, tak salah saya 4.8 ke 4.5 yang memang fix kan. Dia masa tu zaman-zaman duit kita agak rendah. Ya, betul. Kerja kena buang apa semua. Okay. Dengan keadaan membawa limonya kan. Yang tidur dalam keretanya kan. Saya percaya tu. Ya, betul. Bila macam tu kita berusaha mengejar trip. Ni pengalaman saya lah sebelum saya masuk dalam dunia trader. Mengejar trip 7-8 trip sehari semata-mata untuk dapatkan duit untuk depo dan bayar untuk kelas. Itu dia. Saya dapat bayangkan sengsara dia tu. Mak Yi tu cas saya untuk pelajaran Fibo selama 3 minggu. 3 minggu? 3 minggu. Bukannya 3 minggu direct setiap Sabtu dan Ahad. Setiap Sabtu ataupun 6 hari lah. 6 hari je. 3 minggu dengar macam rare. 3 minggu kan. Tapi Sabtu Ahad je. Sabtu Ahad je. Sabtu kadang-kadang Ahad. Itu pun kat kedai mamak. Okey, kedai mamak dekat yang Seri Kembangan. Pikuknya. Ya, betul. Dekat Seri Kembangan, saya masih ingat lagi. Dengan harga RM1,000 Malaysia. Aduh, nak belajar susahnya. Betul. Korang patut bersyukur sekarang ada yang bagi ilmu free pun korang tak nak datang. Itulah masalah dia. Sebenarnya okey, bagi saya bagi Pak Dia rasa dalam dunia forex ni korang perlu ada ilmu. Sangat ada ilmu. Kalau kata tak ada ilmu, main demo lah. Saya suka dengan ayat tu. Sekali lagi kita ulang biar dia melekat dekat dia orang ni. Okey. Kalau bermain forex, main demo. Kalau nak betul-betul kita trade forex. Bukan main forex. Cuba betulkan dulu ayat tu. Minta maaf lah yang mana master-master kat luar atau sifu-sifu kat luar. Mungkin orang tak kenal saya siapa. Saya pun tak ada nama besar dalam industri seni pula. Industri seni lain. Nanti dah keluar dah. Okey tu. Sebab saya biasa orang interview industri seni. Okey. So dalam industri forex ni orang tak kenal saya siapa. Dan selama ni pun saya duduk silent. Okey. Itu sedikit sebanyak lah kan. Dan saya suka bila mengatakan belajar hanya Sabtu Ahad selama 3 minggu, mengeluarkan duit sebanyak RM1,000 untuk dapatkan Fibo saja. Ya, betul. Dan kemudian macam mana pula pada boleh berani untuk depo? Okey. Itu datang keberanian daripada mana tu? Keberanian yang pertama, saya berjaya.
Saya berjaya menggunakan Fibo. Wow. Okey, saya Beginner luck ni. Mungkin luck mungkin luck. Pada masa tu pun sentimen tak kuat. Fonda tak kuat. Betul. Trump tak ada tweet-tweetnya. Tak ada. Tentu Obama kan. So masa tu pun maksudnya kita trade secara tenang. Okay. Dan mungkin pada waktu itu saya menggunakan Fibo adalah tepat untuk kita trade pada zaman itu. Masa tu. Masa tu lah. Ingat tak berapa bila masa depo pertama tu berapa? 500 USD ataupun lebih? Saya rasa 500 pertama tu memang loss lah. Okay, 500 untuk yang pertama depo Yang pertama depo. Boleh saya sebut broker ke? Boleh, tak ada masalah. Okay. Broker yang pertama saya depo adalah Instaforex. Instaforex memang dah tahu, semua orang pun tahu, memang lama. Okay. Dengan 500 USD. Yang kedua saya depo 1000 USD. Wow. Okay. Sebab atas maksudnya kita berdendam dengan market. Wow. Sebab saya punya mindset dah lain, dah jadi lain. So mindset dah jadi macam geram pula aku kan. Hentaklah tengok. Okay, dulu saya tak pernah belajar buka lot 0.01, tak ada. Habis tu terus hentak 50 sen. Wow. Patut laju turun ni. Dia terus macam tu. Sebab pada waktu itu saya tidak ada diajar berkenaan dengan money management, apa semua. Macam saya cakap, langsung, saya hanya belajar Fibo saja. Fibo. Allah, yes. Langsung tak ada SNR, langsung tak ada trendline, langsung tak ada. Okey, yang 1000 tu boleh tahan berapa lama lah? Okey, 1000 tu saya berjaya menjinakkan dia. Okay. Saya berjaya menjinakkan dia, profit lah dalam 380, saya rasa lebih kurang 380 USD. Alamak, bestnya. Daripada 1000 USD tu. Okay. Apabila saya merasakan market saya punya macam man. Apabila saya merasakan market saya punya, saya hentak terus lot 1, lot 2 ikut suka hati. Dan hanya sekelip mata libas. Habis. Confident tu bila keyakinan tu terlampau lebih pada Ya, betul. Baru dapat buat 380 kan. Baru dapat buat dia. Dapatlah keluar. Memang withdraw lah, Alhamdulillah. So saya withdraw yang saya dapat tu yang belanja tu belanja lama sikit kan. Bagus. Ingat Jaya kan. Okey. So lepas tu out lah kan, macam biasa. Lepas tu out, saya mula termenung lah. Masa tu masih bawa 5? Ya, masih bawa 5. Masa tu masih bawa 5. Selepas arwah sepupu saya yang sekali dengan saya tu, seingat saya yang waktu depo 1000 tu pun menggunakan duit bapa mertua sepupu saya. Okey, masa tu bapa mertua sepupu saya ni dia seorang ketua kampung. Okey, masyhur kan. So arwah sepupu saya ni memberi pinjam dekat saya 5,000 macam tu. Dia pun depo 1,000 haus, saya pun depo 1,000 haus juga. Okey, dua-dua pun haus. Jadi itulah agak saya rasa terkesan jugalah kat situ. Lepas tu sebab kita pun meminjam duit semata-mata nak trade forex. Jadi bagi saya sampai satu masa saya berhenti di dalam dunia forex ni pada tahun 2008. Makna 4 tahun lah saya daripada 2004 sampai 2008 tu saya mengambil keputusan untuk berhenti daripada trade. Okey. Maknanya semasa dalam tempoh 4 tahun tu memang dundang-dundang. Memang dundang-dundang macam itulah. Okey, baik. Dan terkesan dengan tu dan 2008 berhenti trade. Apa disebabkan? Sebab apa? Mesti ada satu sebab yang menyebabkan Pak De rasa alamak, aku fed up betul. Okey, saya rasa tertipu. Baik. Okey, cerita dia, jujur saya cakap, saya rasa macam kenapa aku kena trade forex ni sebenarnya kan. Cakap, saya tanya balik diri saya, betul ke apa yang saya ambil keputusan untuk trade ni? Sebab pada waktu 2008 tu saya berhenti juga limo. Saya berhenti limo, saya berhenti trade. Dua-dua sekali saya berhenti. Sebab arwah sepupu saya tu pun kerja limo juga. Okey. Jadi dia meninggal masa tu.
saya jadi macam patah arah lah. Okey. Sebab masa tu memang tak ada Maksudnya cikgu. kekuatan dekat situ lah. Semangat Kekuatan, dekat situ. semangat dekat dengan arwah sepupu saya tu lah. Baik. Daripada situ saya berhenti untuk trade. Buatlah kerja pion kan. Okey. Kerja pion. Lepas pada limo tu. Dan bermulalah saya di dalam dunia seni. Baru di 2008 tu. 2008, di penghujung 2008. Penghujung 2008. Okey, tuan-tuan kat sini sebelum kita habis saya dah dapat satu kesimpulan. Sebelum kita nak trade, kalau boleh kita nak depo, janganlah pakai duit orang. Betul. Kan dia terasa dia lain kan? Rasa dia lain. Sama juga macam kita trade akaun orang. Sama je. Kalau kita sendiri loss 500 USD tak ada masalah. Tapi bila akaun investor funder, funder loss 50 USD pun kita rasa sakit. Sakit sebab risau, sakit, macam-macam. Emosi memang tak tahu nak cakap. Okey, rasanya tuan-tuan puan-puan di luar sana pun dapat mengagak situasi yang dihadapi dahulu oleh partner kita ni. Betul. Saya boleh anggap dia sebagai salah seorang trader yang tabah, okey. Sebab dia kecewa dan 2008 nanti kita sambung 2008 sampai ke 2008 tuan-tuan. Okey, saya sebenarnya nak tengok soalan di sini kalau ada soalan yang bagus je lah. Okey, salam bos daripada Muhammad Moshid. Waalaikumsalam. Okey, Muhammad Kadir Yasin, dia ni artis Pak Su, cuba tanya. Kejap lagi saya tanya, okey. Wak Parjo, okey. Steady Badr Aril, okey. Steady daripada Izwan. Today loss 50 USD tu biasa. Bukan luck, rezeki dan usaha dia. Okey. Soalan, macam mana kita nak setkan entry yang tidak membuat kita asyik tengok graf? Okey, ini mungkin di pertengahan suku nanti Itu cantik tu pertanyaan dia. Cantik. Okey, baik, kita sambung balik 2008. Okey. Berhenti daripada limo, buat kerja macam-macam kerja lah. Dan juga cebur dalam bidang lakonan. Ya, betul. Okey. Macam mana boleh pergi ke lakonan ni? Memang minat berlakon? Dulu saya pernah tengok TV. Bukan dulu saya pernah tengok TV lah. Maksudnya kita tengok TV, kita terasa macam seronoknya dia orang kat dalam TV tu kan. Betul. Aku rasa satu hari kita nak jadi macam tu lah. Contoh. Kita dah terniat macam tu. Pada satu hari tu kan. Pada masa tu kan, dia dah terbiasa pula dengan skrip. Masa tu masa tu pakai BlackBerry. Oh ya, yang button lalu time tu zaman BlackBerry, orang broadcast job kan. Broadcast job extra apa semua. So saya ambil lah broadcast tu pada waktu tu hanya sekadar extra di belakang. Pemulaannya dengan bayaran yang tu mahal sikit sebab TVC iklan untuk DG. Iklan untuk DG, tapi tak nampak saya pun. Tak nampak langsung, hanya kabur di belakang. Okey, hanya kabur di belakang, hanya sekadar macam orang sorak-sorak. Yalah, betul lah. Okey, mula pada pukul 5 pagi, habis pukul 3 pagi. Shooting iklan TVC ni lah. Bayaran dia iklan saya rasa memang padu lah. Memang padu. Jadi extra pun saya rasa berbaloi lah 3 pagi 3 petang. Tak sebenarnya. Tak Indah khabar dari rupa. Alamak. Okey. Hanya RM100. Hanya RM100. Ramai yang tak tahu kan. Memang dia tak tahu. Sebab apa? Sebab tak pernah ada orang nak berkata pasal benda ni. Tak ada orang pun nak cerita pasal keperihan seorang pelakon ekstra pada waktu itu. Dan sampai sekarang saya rasa ekstra yang di belakang-belakang, maksudnya ekstra yang kabur-kabur, yang nampak belakang-belakang je kan. Saya rasa dalam RM65 kot. Jenis yang lalu-lalu. Lalu-lalang RM65. Kalau yang berdialog mungkin lah dapat dalam 80 macam tu. Itu zaman 2008 lah. Sampai sekarang. Masih sampai sekarang? Masih sampai sekarang. 2020 dah bro. Harga kau masih tak berubah. Sedihnya aku dengar, ya Allah. Itulah yang masih lagi banyak anak-anak muda kita mengejar benda macam tu. Mungkin di atas ingin popular atau apalah. Tapi bagi Pakde, untuk Pakde dah duduk dekat dalam industri macam mana tu? Saya dah rasa baik je samalah, patah arah lah dalam dunia seni. Sepanjang pelibatan saya lebih kurang 9 ke 10 tahun dalam industri seni,
Sekarang ni dia orang hanya memandang kepada follower. Ya betul. Sekarang ni producer terpaksa. Terpaksa. Ini follower. Follower ramai dia akan ambil pelakon. Ya betul Pak Su. Bukan salah pihak mana-mana. Saya tak ada salahkan mana-mana pihak. Tetapi benda tu menjadi satu macam batu loncatan. Apabila follower kau bercecah berkeke, berkeke, jadi maknanya orang akan tengok cerita tu. Job kau back to back Tapi yalah, macam ada yang kita tengok sekarang, berlakon hanya sekadar melepaskan batuk di tangga. Tidak maksudnya tak hayati bro, tak sampai bro. Tak sampai. Walaupun tak sampai, di sebalik tabir tu kita tak dapat lihat keperihan macam mana seorang director untuk mengarah seorang pelakon yang agak kayu untuk melakonkan sesuatu watak. Yang kita tengok yang semua makcik-makcik, pakcik-pakcik tengok kan, anak-anak muda sekarang tengok, benda dah jadi, dah siap. Ibarat market juga, market dah tahu arah ke mana. Kita cakap ni memang labai kan, betul tak? Perjalanan tu perjalanan tu sebelum kau ada kaji. Maksudnya kita kaji. Kita tengok yang indah je lah dekat TV. Yang indah saja, yang indah-indah, yang tak jadi, yang tergolek, yang terplay out, yang dialog tak betul, tak ada. Yang 18 take, 19 take, tak ada. Dia tak tunjuk benda tu. Dia tunjuk yang seronok. Sama macam sekarang kan, marketing semua tunjuk yang padu-padu, yang screenshot yang ribu-ribu, screenshot yang ribu-ribu. Kau screenshot tengok yang ribu-ribu loss kan, sesekali kan cuba tengok. Jangan mempermainkan marketing bagi saya. Itu salah satu marketing macam satu penipuan lah. Ya, betul. Kau tak jujur. Betul bro. Apa salahnya kita cakap okey, kau boleh main forex ni, tak ada masalah. Kau belajar elok-elok, dia ada naik ada turun, dia perniagaan, ada untung ada rugi. Dah settle. Saya suka Pak Sumi cakap forex adalah perniagaan bagi saya. Perniagaan memang perniagaan. Okey. Forex adalah perniagaan bagi saya. Okey, saya bagi satu contoh lah. Kalau korang main ni beza main dengan trade. Okey, ni beza main dengan trade. Betul. Okey. Kalau korang berniaga burger, bila orang tanya, "Bro, lu berniaga burger ke?" Main-main je. Apa akan jadi dengan perniagaan burger tu? Macam tu je lah. Kadang-kadang habis. Dia tak serius. Doa kau, aku main-main je berniaga. Aku saja je ni. Main je kan, ada untung sebiji dua jadi macam tu kan. Tapi bila kau trade pun kau cakap, kau main forex ke? Aku main forex. Maknanya kita bermain lah dalam perdagangan tu. Bila kau bermain dengan market main balik. Market memang main balik lah. Ribut kan, dengan 76 melintang dia kan. Betul. Jadi benda-benda macam tu bagi trader-trader yang baru menceburi, saya dia harap tolonglah, tolong belajar dengan betul. Tukar mindset kot, daripada main pergi kepada jadi seorang trader yang konsisten, yang trader quality. Ni sebenarnya bagi pada satu profession profesional. Memang yang perlu ada ilmu, bukannya yang biasa-biasa. Bukan biasa-biasa bukan yang biasa-biasa. Kalau rasa nak main, macam Pak dia cakap awal-awal, kalau rasa nak main forex, teruskan main demo je. Tak perlu belajar. Okey. Betul tu Betul lah tu. Ni penerangan panjang lebar ni memang shock. Okey. Belum lagi. Nanti kita jawab yang dekat komen. Baik, sejak 2008 berlakon. Drama yang paling hit. Okey, drama saya yang paling hit adalah Memori Cinta Suraya. Okey, meletup tu cerita tu. Betul ya, dekat Astro. Beratus episod kan? Ya, beratus, 138 episod. Wow. Saya memegang watak Tony dalam cerita tu, dan ada yang panggil saya Tony juga. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Pengalaman saya yang paling manis masa di waktu nama tengah sedap terasa seperti Farid Kamil lah. Terasa macam tu lah. Maksudnya engkau pergi mana-mana je kan. Abang Tony tolong tak gambar cik. Mula-mula tu macam kita cakap, janganlah cik, eleh geram kau belah macam handsome sangat tak. Lepas tu bila dah lama-lama, lepas tu saya dapat rasa yang benda tu adalah satu kesukaran bagi kita untuk bergerak. Betul. Maknanya artis-artis di luar sana yang berasa macam tu, maknanya dia orang apa yang dia orang rasa tu saya dapat rasa.
kan, connect kabel car, orang nak tunggu kat bawah. Aduh, dengan family. Pada waktu tu cerita tu memang popular di Langkawi. Dan saya pergi ke Langkawi pula saja cek penyakit, kan, memang nak bercuti. Yang tu time tu jam lah. Kita dah pakai spare, dah pakai cap, tapi peminat kan, dia kenal. Bila kenal, habislah pakcik-pakcik, makcik-makcik, main-mainlah tangkap gambar kan, gambar-gambar. Kau kena layan. Saya kena layan kan. Sebab masa tu kita takut kan. Tak layan nanti kan kena cokong. Episod tak habis lagi kan. Episod tak habis lagi kan. Kan drama drop pula kan. Tapi yang paling saya rasa seronok adalah dia yang panggil saya Progol lah. Sebab dalam scene ada scene Progol. Scene cerita dalam memori Cinta Seraya tu adalah saya sebagai watak yang agak antagonis ke macam mana masa tu? Dia nak kata antagonis bukan. Dia ni kira macam anak orang kaya, yang suka dengan awet kampung lah. Cerita dia try. Ni aku kena check kat YouTube balik. Dia try awet je kerja dia. Tapi dia masuk, dia memang kaya. Cerita dia. So bila kaya, gembat awet orang je lah kerja dia. Itu je kerja dia. Okey, masa tu bayaran walaupun bukannya pelakon utama, cuma saya main supporting. Main supporting. Masa tu dah masuk 130 lebih. 135 episod. Dia orang bayar saya sehari lebih kurang 500 setengah sehari. Tapi agak senang, agak terasa macam artis sebab scene kita tak banyak satu hari. Yalah, tak macam orang lain, tak macam pelakon utama. Tak macam extra dulu. Extra lain terpaksa kan. Bawa baju 80 lai kan, datang set start pukul 8. Call time pukul 8 tapi shoot baru pukul 2 baru shoot. Kesian lah. Saya pernah lalui benda tu. Pengalaman tu. Kita balik ke pengalaman Forex. Dan daripada tahun bila pula start kembali dan kenapa? Apa yang menyebabkan kembali kepada perniagaan mata wang asing? Sebelum saya masuk ke dunia Forex semula, saya banyak melakukan perniagaan bersama orang. Maksud saya bersama orang tu adalah macam meniaga burger. Meniaga barang-barang branded. Meniaga barang branded, meniaga perfume. Secara online ataupun macam mana? Online dan secara terus lah. Meniaga perfume, ada perfume dengan nama wife saya lah. Ada perfume yang saya buat sendiri. Sampai sekarang ada jual. Apa nama perfume tu? Tak apalah, kita promote lah. Dizila Fragrance. Dizila Dizila Fragrance. Lepas tu saya sering disekat. Maksudnya macam orang tak boleh tengok. Bila saya meniaga grow nanti ada je kan. Meniaga burger sedap-sedap kan. Sehari boleh habis 8 beg, 9 beg kan. Tiba-tiba sampai satu hari tu langsung tak ada. Maksudnya orang Melayu kita ni lah, sifat macam mana nak cakap, tak faham lah kan. Macam sulit lah, benda sulit lah. Benda saya cukup sulit lah. bila bab-bab macam ni yang saya paling faul lah. Faul, betul. Orang kita ni faul, dia tak nak tengok orang lain maju. Betul lah. Dan kerana sebab itu perniagaan sering diganggu. Saya pergi umrah. Saya dapat rezeki pergi umrah, menunaikan ibadah umrah di sana, dan saya mohon pada Allah minta petunjuk yang mana jalan terbaik untuk diri aku ni, ya Allah. Saya minta. Jadi lepas saya balik daripada umrah, saya termenung lebih kurang seminggu. Seminggu saya duduk termenung. Umrah pergi bersama isteri atau saya pergi bersama rakan-rakan yang lain. Ada rakan-rakan dalam industri vape lah. Tu saya pergi industri vape lah. Panjang kalau cerita saya ni. Banyak cerita. Pendek-pendek lah. Saya pergi dengan grup vape saya, pergi sana. Lepas tu saya balik, saya mendapat, mungkin Allah nak cuci otak ke apa. Sampai satu hari tu saya mengenali USD Digger. USD Digger. Gali ni. Saya rasa tahu tu USD Digger siapa empunyanya. Dan owner tu bergelar yang saya kenali dengan nama Uncle lah. Uncle USD Digger. Jadi dia mengajar saya, dia open class. Dia open class untuk belajar forex. Dapat tahu daripada Facebook lah. Daripada Facebook. Maknanya masa-masa berniaga tu masih lagi lah ada lah sikit-sikit usah-usah. Dekat dah, kalau dah start dia tak boleh nak buang. Dia tak boleh tinggal. Dan saya balik pada umrah. Lepas seminggu tu, itu yang Allah bagi. Saya rasa mungkin
inilah kot jalan dia. Sebab saya dah tak nampak jalan lain lah. Baik. Saya dah tak nampak jalan lain. Saya mengenal USD Digger dan tapi ada cerita sebalik USD Digger ni. Ceritakan sikit. Okey. Pengalaman tu. Itu dia. Baru setengah jam. Lama lagi ni. 3 jam boleh, tak ada hal. Okay. Lepas saya kenal USD Digger, ada sedikit cerita yang bukan, saya nak jelaskan kat sini. Baik. Bukan USD Digger punya owner yang scam, tetapi orang di sebalik, maksudnya kawan atau tak tahu, saya pun tak berapa pasti, mungkin dalam pihak management atau apa, yang scam kelas tu sebenarnya. Ni saya faham. Ni saya faham. Ada partner Syarifah dulu. lah, Ya. Dia owner dia okey. Owner okey. Orang nombor 2, orang nombor 3, nombor 4 dia yang scam. Yang tu dia scam. Jadi kecoh. Seramai lebih kurang 200 orang anak murid yang telah di scam. Ramai. Jadi uncle keluar. Dia keluar. Uncle keluar daripada USD Digger? Bukan. Uncle keluar mengenal, maksudnya dia willing to bertanggungjawab. Dia bertanggungjawab atas benda tu. Dia cakap ini ada masalah sikit dalam masalah dalaman USD Digger apa semua bla bla bla. Lepas tu dia kata, saya bertanggungjawab atas apa yang awak dah bayar. Atas student-student yang dia dah bayar. Saya akan mengajar juga, walaupun duit dah kena scam. Dia uncle ni dia cakap duit bukan ukuran bagi saya, tetapi apa yang saya nakkan adalah akrabnya kita di dalam dunia forex ni. Betul. Tak ke mana pun forex ni. Balik kita jumpa balik macam tu. Jadi saya pun tak suka orang ni blame orang ni. Cukuplah. Saya dah tak larat lah nak tahu. Pak dia sendiri pun dah pernah rasa blame lah, itulah ini. Dah macam Allah, tolonglah. Dah lah, cukup lah kan. Kemudian lepas tu saya berjumpa dengan uncle sendiri. Maknanya face to face macam mana? Face to face. Sebab saya nak tahu, saya tanya dengan uncle boleh saya jumpa dengan uncle tak, cakap macam tu. Sebab saya rasa benda ni nak menjernihkan keadaan. Walaupun uncle dah maksudnya uncle dah cakap dia akan bertanggungjawab pasal benda tu. Saya nak jumpa juga. Kebetulan uncle USD Digger ni duduk dekat je dengan saya. Astagfirullah. Rupanya Allah nak jodohkan. Dia duduk di sekitar area Kajang. Saya duduk di sekitar area Ceras. Yalah. Jadi kita deal. Jadi saya cakap deal. Uncle, kat mana nak jumpa? Saya cakap Dol Tom Yam, Simpang Balak. Saya cakap itu memang tempat saya dulu. Jadi bila saya jumpa di Dol Tom Yam, saya mengenal uncle dan rakan-rakan yang lain yang cukup hebat, nama besar seperti Tiger. Alright. Dan abang Ashraf. Time tu saya memang maksudnya saya memang tak nama pernah dengar, tapi saya tak pernah jumpa orang-orang yang hebat, orang-orang yang hebat macam ni. Syukur Alhamdulillah, saya diberi peluang untuk belajar semula SND. Uncle mengajar saya SND. Baru belajar SND. Sebab sebelum tu adalah Google. Tu je lah. Adalah Google. Yang ni dapat personal coaching ni. Yang ni terus dapat dalam webinar. Dia mengajar 200 orang sekali terus dalam webinar. Saya mula balik mengenal SND. Saya mula balik kaji apa differentnya SND dan SNR. Saya mula mengenal trendline, apa itu base, apa itu doji. Saya mula mengenal CRS. Saya mula mengenal chart pattern. Itulah permulaan yang Allah bagi selepas saya balik daripada umrah. Alhamdulillah. Itu dia. Minta petunjuk kot kat sana? Saya minta. Memang saya minta. Alhamdulillah Allah bagi punya. Minta Allah bagi. Terus dia bagi. Dan selepas perjalanan berjumpa dengan uncle dan juga sifu-sifu yang lain, macam mana keadaan Pak De trade masa tu? Pak De mula ataupun ambil masa ada 2-3 bulan dulu belajar baru masuk? Tidak lama. Sebab sebelum tu kita ada basic. Basic dah ada. Kita dah ada basic.
So dengan basic tu Pak dia cuba backtest. Okay, backtest balik, cari di mana punca kegagalan dulu. Baik, betul. Sebelum mencapai kemanisan sekarang. Walaupun tak 100% manis pun, dalam forex ni still ada loss lagi, normal. Itu biasa. Kalau kau cakap dengan aku yang kau trade tak pernah loss, itu nampak nak menipu mau nipu ya kau jual. Mau nipu bongak ya kan. Itulah. Maksudnya selepas saya mengenal uncle, saya didedahkan lagi dengan seorang mentor yang dia meminta namanya dirahsiakan. Allahumma. Seorang mentor yang silent trader. Okey. Yang saya rasa sangat-sangat saya hormati beliau. Okey, orang-orang Kulim, orang-orang Kulim Kedah, mungkin dia tak suka ditonjolkan. Dia memang nak duduk langgur je. Okey. Okey, sebelum sambung cerita tu, dah tahu dia tak nak ditunjukkan dia, macam mana pula Pak dia boleh jumpa dia? Kan mesti ada cerita di sebaliknya. Kisah dia ada masih lagi di dalam Facebook masih lagi di dalam Facebook. Saya melihat satu iklan yang bernama Academy FM. Okey. Saya pun terfikir untuk menjoinkan diri. And saya pun join. Okay? Bila saya join, saya mencari siapakah sebenarnya, apa yang cuba mentor tu sampaikan di dalam trading. Okay? Dan ramai trader-trader yang hebat sebenarnya suka duduk di belakang tabir. Yalah, kita tengok pun macam tu kan. Dan dia sangat humble. Bagi saya dia sangat humble dan tingginya rasa hormat saya dengan dia kerana dia memang low profile gila. Dan cara trading dia pula sangat maksud saya macam kena dengan jiwa. Sama. Kena dengan jiwa. Okey. Dan saya ingat lagi kata-kata dia yang menyedarkan saya selama ini. Dia cakap macam ni saya cuba cakap macam ni. Hang dah pandai semua dah. Dia cakap apa ni, aku cakap pasal SNR hang tahu, RBS ke SBR semua hang tahu, trendline hang tahu, chart pattern hang tahu, CRS hang tahu, apa lagi hang nak? Hang main kat aku blend semua, hang buat mesti jadi. Itu ayat yang dia tampar kepada muka saya, ayat yang memberi satu tamparan bagi saya dan baru terbuka ni. Dia cakap, iyalah. Aku pergi belajar teknik kumbang, teknik gama-gama kan, teknik kupu-kupu, maksudnya lah. Saya tak naklah cabut teknik-teknik apa kan. Saya masih lagi nak jaga master-master di luar sana. Betul. Sebab bagi saya, setiap teknik yang di dalam forex ni adalah great. Semua baik. Semua bagus. Fahaman kita je. Fahaman kita. Dia ajar teknik kumbang sebab dia tahu kumbang tu apa. Baik. Okey, dia ni ajar teknik kupu-kupu sebab dia tahu. So engkau sebenarnya as a trader, engkau kena tahu apa keinginan kau untuk kau trade. InsyaAllah kau boleh berjaya, kau boleh konsisten. Jadi selepas saya jumpa dia dengan tamparan hebat yang diberikan, saya kembali menggunakan basic klasik, naked klasik, pure, betul-betul pure naked. Trendline, SNR, chart pattern, CRS dan Fibo saya kembali. Barulah yang asal dulu. Barulah saya gunakan Fibo yang pertama dulu saya belajar di dalam pelajaran saya yang baru ni. Trading style saya yang baru ni. Marvelous. Ya Allah bagi jalan tu senang je, mudah je jumpa dengan orang yang betul. Betul kan? Itulah dia. Betul, saya faham maksud dia. Teknik apa pun tak salah. Betul. Janji anda faham teknik tu. Kalau anda BBMA, anda power BBMA, memang dia buat untung. Betul. Kan? Betul. Kalau jenis naked lah. Kalau Fibo lah. Elite wave lah. Jangan kita blame master yang mengajar ni. Tolonglah. Kesian. Tolonglah. Dia mengajar supaya anda profit, anda dapat keuntungan, mengurangkan anda punya loss. Jadi
mungkin anda dengan teknik dia tu tak serasi. Tak serasi. Cuba cari keserasian diri anda sendiri. Anda as a trader yang macam mana? Scalper, intraday, swing. Ikut suka. Sebab duit anda, betul, profit anda punya, loss pun anda yang tanggung. Sendiri tanggung. Dan saya juga ada pro and con lah. Yang sekarang ni terlampau banyak lambakan signal provider. Minta maaf banyak. Saya minta maaf sangat-sangat ni kalau saya cakap mengguris hati mana-mana, sebab saya pun ada signal provider juga. Okey. Kita bagi semua, bagi semua fair. Sebabnya signal provider ni mungkin untuk yang mana newbie, yang mana masih mencari rentah. Ya, betul. Tetapi jika anda tidak mempunyai orang kata ilmu dalam forex, ikut buta je, kalau kena stop loss jangan marah. Okey. Betul Betul. Kita yang entry, kita yang set PO, kita yang set PO, kita yang willing to risk kau punya diri. Baik. So kenapa kau nak salahkan signal provider pula? Betul tak? Betul. Kalau kau ada ilmu, kau boleh check dulu. Oh, asal PO kat sini? Oh, ada sign line. Kan? Boleh check sendiri dulu kan? Oh, ada trend line. Ini dapat je terus follow. Tak gaji tak apa. Okey, baik. Kita ada 15 minit lagi. Kita nak cerita syok jalan cerita ni Cepat Cepat lah rasa. Bahagian 2 ke? Bahagian 2 insyaAllah. Okey. Sebelum tu saya nak tanyalah, macam mana dengan family, tahu? Adakah minta izin, minta restu? Ya, ibu bapa saya tahu, isteri saya juga tahu. Bagus. Alhamdulillah, dia orang semua setuju redha lah dengan apa. Maknanya dia orang merestui lah. Merestui, ya betul. Sebab tu anda berjaya. Baik, kenangan manis sepanjang menjadi seorang trader, bukannya berlakon Kenangan manis kau dan aku. Okey, kenangan manis saya dalam dunia trader ni banyak juga. Banyak juga. Selain daripada loss, kita ada win itu adalah satu kenangan manis yang bagi saya lah. Win itu adalah satu kenangan manis yang paling manis. Yang paling manis. Sekarang saya bekerjasama dengan uncle. Okey. Bekerjasama dengan uncle dalam tim Big Boss. Hashtag pada. Hashtag pada. Baik. So saya ni baru ke ataupun dah lama ni? Okay, Big Boss ni sebenarnya daripada last year. Oh, daripada last year lagi. Kumpulan kita kumpulkan brother saya yang hebat-hebat, Jebat Effect, Scam King, Worm, banyak lagi. Saya boleh je sebut nama dia orang kan. Tak apa, kita tak kisah. Entry Bayang, USD Digger dan signal provider yang kami kumpulkan as a USD Digger Brotherhood. Yang tu saya sendiri kelolakan dengan uncle dan saudara Acap sendiri. Alhamdulillah, itu saya rasa yang paling manis. Paling manis sebab saya diberi satu kepercayaan. Baik. Untuk duduk dalam kelompok yang hebat-hebat. Betul. Kelompok master-master, sifu-sifu yang hebat dalam The Big Boss. Nama pun The Big Boss. Big Boss. Nama pun sedap dan dalam tu cukup sedap. Semuanya ada. Maknanya sekiranya dalam Big Boss, adakah dia memilih sekiranya trader-trader di luar sana nak join? Adakah dia memilih yang pandai, yang advance ataupun yang newbie ke macam mana? Dalam Big Boss ni Pak dia as a head manager, head marketing, head management. So dalam head management ni, bagi Pak dia tak ada masalah pun newbie ke, sifu ke, master ke, siapa-siapa yang nak join untuk dalam Big Boss punya team, kita buka, tak ada masalah. Baik. Sebab sekarang ni di antara produk-produk yang insyaAllah kita akan keluar dengan kita punya EA team. Alhamdulillah. Kita punya EA team, kita punya marketing team, kita punya sifu-sifu education, kita akan buat dan kita akan berikan maksudnya jalan untuk newbie traders. Satu kejayaan yang besar tu, InsyaAllah. siapa sangka betul.
dulu Pak De belajar dengan uncle dan rakan-rakan uncle, master-master yang lain, betul. Dan sekarang ini dapat bekerja sama pula dengan uncle. Itu So apa perasaan tu? Pak dia rasa terkejut sebenarnya. Macam ya Allah, sungguh berapa indah. tahun dalam indah lah. Sungguh indah apa yang kau berikan kepada aku. Bersyukur saya, Pak dia bersyukur sangat sebab dia orang mempercayai. Dia nampak kesungguhan. Jadi tim-tim Big Boss semua awesome, padu-padu dan Uncle sendiri pun dah tunjukkan yang dia padu. Memanglah Uncle dah buktikan. Dia pun memang padu kan. Jadi saya rasakan dia tu sebagai idola. Baik. Dia pun as a chairman kan, dia confirm dia kapla. Dia kapla, kita jingga pakai. Kapla jingga kita follow. Kita follow dan kita cuba membantu dengan ada market outlook juga dalam page. Jangan lupa like and share page The Big Boss Club. Ni untuk Facebook ke? Ini page Facebook. Page Facebook Page Facebook Big Boss Club. Big Boss Club. Yang tu dalam tu semua ada market outlook, ada Big Boss Club. Ada signal kan. Siapa nak follow boleh follow tak ada masalah. Tadi ada pertanyaan kan. Sekarang ni kita dah 8.50. Dia tanya apa tadi? 10 minit. Sempat. Soalan macam mana nak set entry yang tidak membuatkan kita asyik tengok graf. Maknanya dia tak nak kejap tengok. Ada juga tu jenis parking je kereta atau motor, sempat tengok dulu Pak dia rasa macam bahaya kan. Pak dia pun buat juga sama je. Jangan Pak dia bahaya Pak dia. Trading style Pak dia, kita cerita trading style. Trading style Pak dia adalah full margin. Itu risk full margin. Tapi full margin kita dengan kadar kemampuan yang kita ada. Kalau kau rasa mampu $1,000 kau nak full margin, full lah. Kan. Untuk yang set PO tak nak tengok kan. Pada dulu pun ada set PO tinggal kena SL. Set PO tinggal kena SL. So macam mana Pak dia buat? Benda tu sebenarnya datang ni daripada diri sendiri juga. Kita anggap lepas kita set PO tu, kita dah set stop loss kita, maksudnya kita dah anggap kita akan rugi. Kita kena ingat bila kita masuk dalam market SL 30 pip, kita akan rugi. Jangan fikir untung. Itu yang Pak dia buat selalu. Maksudnya contoh fikir risk dulu. So kalau kata ada $100, masuk 0.01, jaga MM ketat punya. Pak dia tak jaga MM kan. Jaga MM ketat punya. Engkau dah set 30 pip, maknanya engkau dah tahu yang kau akan loss $3. Betul. So tak payah tengok, biar je. Melainkan kalau kau jenis full margin, tu full margin pun tak tengok juga. Lepas dah bantai biar. Dia nak jadi tak nak jadi, kita dah set kita punya loss. Kita dah tahu kerugian yang kita sanggup kita hilang. Itu cara dia. Itu cara mindset. Cuba kalau boleh lah, kalau dapat macam mana cara Pak dia trade, gunakan macam tu. Maksudnya bila kita dah set PO, kita dah set SL, kita dah set TP, kita dah tahu risiko kita apa, berapa yang kita nak loss. Tak payah tengok tengok pun sama juga. Kalau nak loss kan kita dah letak stop loss kan. Kita dah letak stop loss. Itu je. Apa pandangan anda trade menggunakan smartphone atau laptop, mana lagi bagus? Bagi Pak dia dah pakai dua benda. Laptop yang tebal betul. Masa 2004 dengan telefon. Bagi Pak dia untuk melihat market yang gambar besar, gambar yang jelas, besar, kita boleh gunakan laptop lagi baik sebab laptop ni lebih nampak, pemandangan dia lagi luas. MacBook boleh, MacBook Pro, MacBook boleh, iPad boleh. Sekarang dah canggih-canggih kan. iPad boleh. Bagi korang boleh tengok chart tu sesenang yang mungkin, sejelas yang mungkin kan? Sebab dalam chart tu menceritakan perjalanan dia. Betul. Menceritakan perjalanan dia nak pergi mana. Dia nak pergi mana. Dia banyak pergi mana. Dalam phone ni hanya monitor saja. Maksudnya bila kita dah entry,
Okey, Kita nak tengok je, monitor je. Hijau ke merah? Hijau ke biru ke merah? Biru. Biru, jap merah, jap biru. Dia macam tu. Bagi pada bagus tu. Bagi pada phone hanya untuk monitor. Okey. Sebab nak tengok phone nak melintang-lintang betul. kan. Pun tak puas. Tak puas. Tak puas. Macam mana pun kena adalah laptop ke MacBook Pro betul. apa lah. Kalau rasa nak betul-betul jadi trader, yes, guna laptop atau PC. Baik, Syok cerita ni. Dulu trade asyik nak tukar skill je. Ni pun satu masalah. Asyik kejap-kejap nak tukar skill. Kejap tukar skill. Macam dia cakap teknik apa pun yang korang belajar, korang cuba cari satu kesesuaian untuk diri sendiri. Okey. Cari kesesuaian untuk diri sendiri. Baik. Jangan ikut teknik orang. Maksudnya bila kau dah dapat grab teknik yang tu, follow je. Kau belajar mendalami teknik tu sampai kau boleh dapat apa yang kau nak. Kalau agak-agak dalam setahun tak boleh juga, tukarlah lain. Barulah cari lain. Jangan belajar teknik ni belajar tambah. Menjadi pening kan, pening lah ikut ni. Pening. Tapi bagi pada basic adalah terbaik. Basic Basic pure naked. Pure naked je. Okey, itu memang rezeki faham dekat situ kan. Betul. Dengan yang lain tu boleh lah. Jangan salahkan cepat-cepat. Jangan salahkan master anda. Jangan salahkan master setiap orang. Sebab dia orang faham apa yang dia orang ajar. Dan kita yang tak dapat terima. Dia orang cuba fahamkan anda untuk belajar teknik dia orang. Tapi sebenarnya bagi pada semua bagus. Semuanya dah terbukti menghasilkan keuntungan. Ya, betul. So follow lah. Okey. Baik, Azmi Rahman, idola saya. Okey, macam mana nak belajar, siapa boleh saya contact tuan? Okey, boleh. Saya nak personal coaching dengan Abang Tony. Okey. Ni nak belajar ni. Lepas tu ada yang nak personal macam mana? Ni kita ada lebih kurang 5 minit je. 5 minit, okey. Nak type ke? Nombor telefon ke apa ke? Okey, boleh juga apa kan? Type nombor telefon. Masuk kat sini. Masuk kat situ terus. Boleh lah. Type je lah nombor telefon. Apa-apa boleh PM pada lah. PM direct ke atau WhatsApp lah, senang. Kalau Facebook, sekali lagi Facebook pada ni kalau tengok nanti banyak yang berlakunya kan. Okey, banyak yang berlakon. Lebih baik. Kalau Telegram? Okey, Telegram USD scam. Maknanya boleh join lah dengan Big Boss punya club. Dengan Big Boss punya club. Saya rasa better go to Big Boss club. Sebab Pak Dia ada dalam tu. So siapa yang nak direct dengan Pak Dia, kita boleh go through dalam Big Boss, page Big Boss. Just mention je siapa. Okay, Big Boss Club. Dia page yang bukan akaun Facebook biasa. Okay, kata-kata akhir daripada Pak Dia, atas kerjaan CTC memang akan ucapkan semoga Pak Dia akan terus berjaya lah. Bukan bidang lakonan lah, bidang ni lah. Saya dah tak pandang berlakon lah. Kan payment dah lebih pada berlakon kan. Payment dah lebih pada berlakon. Okay, silakan Pak Dia. Okay, kata-kata terakhir saya, kalau nak trade forex, biarlah trade betul-betul, bukan bermain. Pak Dia suka tekankan kat sini, jangan bermain dengan forex. Jangan bermain dengan forex. Sebaliknya kita tukar perkataan main tu kepada trade. Ya, kita dagang. Kita berdagang dengan forex. InsyaAllah anda akan berjaya. Okey, nasihat-nasihat untuk dia orang di luar sana yang masih lagi belum berjaya, apa yang perlu mereka ada dalam diri. Macam Pak Dia pun dulu dah. Bagi Pak Dia ilmu je lah. Ilmu sangat penting. Pak Dia tak ada fikir lain pun. Pak Dia hanya fikir ilmu sangat penting. Jika ada orang yang willing to give your ilmu yang free, ambillah dengan sebaik mungkin, belajarlah dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Sebab semua ilmu tu datang daripada Allah. Ya. Itu je. Ayat penutup mahal. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sekian dulu untuk episod 121 bersama dengan Pak Dia. Ataupun nama, kalau ikut nama yang diberikan, Arif Ahmad. Dan juga ada yang mengenali beliau dengan nama Tony. Ya, so untuk mengetahui lebih lanjut tentang Big Boss Club, yang mana dia menjadi orang kuatnya Pak Dia, pergi dekat Facebook di page Big Boss Club. Nak tanya apa saja kat sana, Big Boss. Tu dia, Big Boss Club.
Okey, baik, sekian dulu daripada, terima kasih pada Sama Pak Su. yang sudi berkongsi sangat menarik cerita hari ini. Alhamdulillah. Pahit dan manisnya seimbang. Baik. Okey, dan kami daripada CTC mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi buat Pak De, dan terima kasih kerana sudi berkongsi, halalkan segalanya. InsyaAllah Perkongsian idea halal. dan juga tip tadi Halal segalanya. Halal segalanya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan,